Hello, selamat pagi murid-murid. Bersama Cikgu Stella pada pagi ini. Hai, apa khabar? Baiklah, hari ini kita akan belajar lagi nombor dan operasi dengan subtopik nombor hingga 7 digit. Mari kita belajar murid-murid. Baiklah, hari ini objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid boleh menukar nombor dalam perpuluhan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya. Jadi hari ini kita akan belajar satu subtopik iaitu menukar nombor dalam perpuluhan. Kemudian kepada nombor bulat. Pada nombor bulat kepada nombor perpuluhan. Baiklah. Apakah hubungan di antara nombor perpuluhan juta dengan nombor bulat? Okay, di sini saya ada menyediakan satu grafik, I think, iaitu perkaitan antara perpuluhan juta dengan nombor bulat. Jadi murid-murid, bila ada perpuluhan juta dan murid perlu ingat, sekiranya murid perlu untuk menukarkan perpuluhan juta ke nombor bulat, murid perlu buat ini. Darab 1 juta. Ya. Sekiranya murid ingin menukar nombor bulat kepada perpuluhan juta pula, okey, murid perlu membahagikan kepada 1 juta. Okey, nanti cikgu akan terangkan bagaimana murid boleh buat ini. Maksudnya kalau nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat, kita darab dengan 1 juta. Dari nombor bulat ke perpuluhan, kita kena bahagi 1 juta. Baiklah, ini cikgu namakan sebagai teknik ompak. Okey, berdasarkan grafik tadi, sekiranya murid dah mendapat soalan seperti ini ya. Contoh, nyatakan 6.500.000 dalam perpuluhan juta. Okey, jadi ini ialah nombor bulat. Okey, nombor bulat. Kenapa nombor bulat? Dia tiada titik perpuluhan, dia tiada pecahan ya. Jadi kita namakan ni nombor bulat. Kemudian soalan dia minta nyatakan dalam perpuluhan juta. Jadi di mana kita berada? Maksudnya dari nombor bulat, ya, daripada sini kepada sini. Betul tak? Nombor bulat ke nombor perpuluhan juta. Betul tak dia punya soalan tu? Jadi bila dapat soalan seperti ini, kita dah tahu nombor bulat ke perpuluhan juta perlu dibahagi dengan 1 juta. Okey, jadi kita ada dua cara lah. Okey, satu cara yang pertama, ambil nombor bulat yang diberi tadi, 6.500.000. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 1 juta. Jadi murid tahu kan, bahagi juga adalah seperti pecahan. Jadi kita boleh buat satu garisan di bawah. Kemudian kita bahagikan dengan 1 juta. 1 juta ada 7 digit kan? Jadi satu ni di hadapan digit 1. Kemudian digit belakang ada 6 digit sifar. Itu 1 juta. Okey, cara pertama kita bahagi ikut nota ni lah. Okey, jadi bila kita bahagi, kita dah tahu bila kita bahagi dengan nombor yang mempunyai nilai sifar, kita boleh bangkah atau kita buang nombor-nombor sifar tersebut. Kita buang secara sama banyak. Contoh, kalau saya buang 1 di atas, saya buang 1 di bawah. Okey, buang 1, kemudian buang 2, buang 3, buang 4, buang 5. Okey, jadi yang kita akan dapat ialah 65/10. Okey, jadi 65/10 juga kita tukar kepada perpuluhan, iaitu 6.5 juta. Ya? Sebab dia per 10. Per 10 ada satu titik perpuluhan.
Jadi bila per 10 kita letak 6.5 juta. Okey, ini teknik yang pertama. Jangan lupa untuk tulis ejaan juta di belakang selepas nombor bulat ditukar kepada nombor perpuluhan. Okey. Cara yang kedua, langkah yang ataupun metod yang kedua, okey, kita boleh gunakan metod iaitu teknik ombak yang cikgu letak dekat sini. Okey, macam mana teknik ombak tu? Okey, kita ambilkan 6,500,000. Okey, bila kita bahagikan dengan sejuta, okey, kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit sifar. Betul? Jadi, oleh kerana dia bahagi, murid boleh pindahkan nombor bulat ni, perpuluhan dia berada di belakang sekali. Di hujung nombor tu. Okay? Sebenarnya dia ada titik perpuluhan. Cuma titik dia tu di belakang. Jadi bila di belakang sekali, kita boleh abaikan. Tetapi untuk contoh seperti ini, soalan ini, dia minta untuk tukar kepada perpuluhan. Kita wujudkan perpuluhan itu di belakang. Okey? Baik. Selepas itu, sebab dia bahagi, ombak ini akan bergerak ke hadapan. Dia akan bergerak ke hadapan. Dari perpuluhan yang dekat belakang ni akan bergerak sebanyak mana ada digit sifar di belakang sini. Sejuta ada 6 digit sifar. Jadi, perpuluhan itu bergerak ke hadapan sebanyak 6 kali. Okay, jadi gerak 1. Setiap celah tu dia masuk. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perpuluhan itu telah bergerak ke hadapan dan berhenti di sini. Okey? Itu cara yang kedua, iaitu teknik ombak. Jadi kita akan mendapat 6.5 juta. Macam itulah. Ya. Tadi kita bahagi dengan teknik hapuskan sifar yang ada. Jadi bila ada 1/10, maka kita letak titik 1. Ya, 1 titik perpuluhan. Itu cara pertama. Cara kedua, kita gerakkan perpuluhan dari belakang ke hadapan mengikut bilangan digit yang dibahagi itu ya. Pembahagi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letak di setiap celah digit ya. Jawapan dia tetap sama, 6.5 juta. Okey, tadi kita telah mencuba daripada menukar nombor dari nombor bulat ke nombor perpuluhan juta. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita boleh menukar nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey, contoh soalan seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Setiap tahun dianggarkan sifar perpuluhan 1 juta ekor penyu dan haiwan marin di seluruh dunia mati kerana termakan beg plastik yang disangka makanan. Okey, itu sebab murid-murid jangan buang sampah merata-rata. Jangan gunakan beg plastik sekiranya tidak perlu, ya. Dan juga bila ada beg plastik tu perlulah dibuang dengan cara yang betul, bukan ke dalam laut ataupun sungai yang mencemarkan alam sekitar. Okey, sebab ramai banyak penyu-penyu tu mati sebab makan plastik. Mereka sangkakan itu adalah plankton ataupun makanan di dasar laut. Jadi mereka pun tercekik plastik kita. Jadi jangan ya. Jangan buang sampah atau kurangkan penggunaan plastik ya. Okey, baik, kita balik semula ke soalan ini.
tukarkan sifar 0.1 juta itu kepada nombor bulat. Jadi di mana yang kita perlu gunakan? Jadi di sini dia bagi nombor juta, nombor perpuluhan juta. Jadi kepada nombor bulat. Soalan minta macam tu kan? Jadi kita tengok di mana? Kita lihat di sini. Okey, iaitu nombor perpuluhan juta ke nombor bulat. Kita perlu darab dengan sejuta. Ya, sejuta. Yang ni. Ya. Nombor perpuluhan juta ke nombor bulat. Darab dengan sejuta. Jadi macam mana kita akan buat? Sama macam tadi teknik ombak. Okey, kita salin dulu soalan dia. Soalan pertama dia. Sifar perpuluhan 1 juta. Okey, nak tukar kepada nombor bulat. Sifar perpuluhan 1 juta itu darab dengan sejuta. Sejuta ada 6 sifar. Ya, ada 6 sifar. Okey, juta kepada nombor bulat, perpuluhan kepada nombor bulat darab dengan sejuta darab. Jadi darab ni, kalau bahagi tadi kita akan ombak dia ke hadapan. Ingat lagi tadi? Bergerak ke hadapan perpuluhan dia kan? Tapi kalau darab, perpuluhan itu bergerak ke belakang. Ya? Ombak dia ke belakang. Itu beza dia. Ke belakang dengan untuk darab ke bahagi ke hadapan. Jadi, kita tahu di sini dah ada perpuluhan. Teknik ombak ni menukarkan perpuluhan itu, ya, di mana? Jadi sifar perpuluhan 1, okey, gerakkan ke belakang, ya. Gerakkan ke belakang sebanyak berapa kali? Bergantung kepada bilangan sifar yang kita darab tu. Sejuta ada 6 sifar. Jadi kita akan ada ombak dia ada 6 ombak, daripada mula dengan yang titik perpuluhan tu. Gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi setiap tempat kosong ni nanti murid boleh letakkan sifar. Ya. Setiap celah yang kita buat tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Lepas tu ada kawasan yang kosong. Okey, tempat kosong tu masukkan digit sifar. Okey, jadi apa yang kita nampak? Okey, ada satu digit sifar perpuluhan tu dah bergerak ke belakang. Sekarang sifar ni bukan di sini lagi dah. Dekat belakang sini ya. Di tempat akhir anak panah tu. Jadi kita akan dapat sifar 1, sifar, 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 sifar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul. Okey, ini yang kita dapat. Tapi apa-apa nombor yang bermula dengan sifar ni boleh diabaikan. Boleh keluarkan. Jadi kita hanya akan dapat 100,000. Ya, 100,000. Sifar perpuluhan 1 juta juga ialah sama dengan 100,000. Ya. Jadi inilah yang dinamakan tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat. Jadi sifar perpuluhan 1 juta juga ialah 100,000. Selepas kita darab dengan sejuta. Dengan menggunakan teknik ombak, kita gerakkan titik perpuluhan ke belakang. Okey? Okey, baiklah. Sekarang kita akan mencuba soalan yang cikgu akan berikan. Okey, untuk tukarkan 7.09 juta. Okey, sekiranya soalan bagi macam ni sahaja. Okey, dia tak ada berikan soalan lebih lanjut. Dia hanya 7.09 juta. Okey, biasanya ini soalan untuk objektif, ya. Dia ada pilihan jawapan. Bermaksud perlu
ditukar kepada nombor bulat. Sebab ini adalah nombor perpuluhan. Jadi kita dah akan sedia maklum ya, bila dapat sama dengan tempat kosong ni, dia minta murid tukar kepada nombor bulat ya, nombor bulat. Jadi untuk yang ni, tengok balik peta IT ni ya. Nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat, kita ikut anak panah yang di atas darab dengan sejuta. Jadi 7.09 juta. Bila kita nak ubah macam mana? Darab dengan sejuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesti ada 6 digit sifar di belakang ya. Teknik ombak. Ingat lagi. Bila darab, gerak ke belakang. Bila bahagi, gerak ke hadapan. Hadapan. Jadi sekarang darab. Jadi darab gerak ke belakang. Perpuluhan ni di sini 7.09 gerak sebanyak 6 kali sebab ada 6 sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap ombak ni akan ada nilai sifar. Yang kosong tu lah. Yang mana yang ada digit tu kita kekalkan. Jadi jawapan dia 7.09 sifar 123. Bermaksud 7.090.000. Ini tak ada perpuluhan dah. Perpuluhan dah pergi ke belakang. Jadi perpuluhan ni murid boleh abaikan bila digit belakang ni sifar ya. Boleh abaikan. Bagaimana pula bila kita dapat soalan tukarkan 30,000 kepada perpuluhan juta. Jadi kita ada 30,000 kepada perpuluhan juta. Murid kena kira berapa digit ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit. 5 digit ialah 10,000. Jadi 30,000. Ini nombor bulat. Ini nombor bulat. Kemudian dia minta tukar kepada perpuluhan juta. Betul? Jadi kita tengok di bawah ni lah nombor bulat kepada perpuluhan juta bahagi sejuta. Jadi bahagi gerakkan titik perpuluhan ke hadapan. Jadi kita boleh buat seperti ini. 30,000 bahagi 1 juta. Atau sejuta. Sejuta ada 6 digit sifar. Untuk nombor bulat, titik dia di belakang. Gerak ke hadapan sebanyak ada 6 kali. Sebab 6 sifar ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik dah di sini. Jadi titik ni, ombak yang ni sifar kan? Tak ada apa-apa digit. Murid boleh tambah sendiri sifar. Boleh masukkan sifar. Macam tadilah, ombak yang kosong tu letakkan sifar. Tapi di hadapan titik tu, perpuluhan ni ada, dia titik perpuluhan sini macam ni, sifar 3 kan? Depan perpuluhan tu kalau tak ada, murid boleh tambah sendiri sifar. Ya? Sebelum perpuluhan tu tak ada digit kan? Sebab dia paling hujung. Murid boleh tambah sendiri 1 sifar. Jadi sifar perpuluhan, sifar 3. Selepas titik perpuluhan, sekiranya ada sifar di belakang ni, boleh abaikan. Ya? Yang ni cikgu tak tulis semula.
Okey, cikgu kalau macam ni kita tulis macam ni kan. Sepatutnya dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 di belakang 3 kan sifar ni. Tapi bila tak ada nombor digit selain daripada sifar di belakang ni, nilai sifar belakang ni boleh diabaikan. Maksudnya murid boleh tulis seperti ini sahaja. Ya, boleh abaikan. Ini tak maksudnya tak payah tulis pun boleh. Jadi sifar perpuluhan sifar 3 juta. Jangan lupa. Ya, letak akhirnya juta. Baiklah, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana belajar bersama saya. Jangan lupa untuk cuba jawab soalan kuis saya yang akan saya berikan nanti. Dan terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di lain waktu. Okay, bye.